Didik TV KPM. Bahagian C sekarang. Bahagian C buat kali pertama kita ada esei panjang yang membawa 20 markah setiap satu. Dan kamu kena jawab semua soalan. Maksudnya tak ada pilihan. Boleh tapi kamu tak perlu risau sangat. Sebab walau bagaimanapun 20 markah setiap soalan tapi dia dipecahkan. Masih ada pecahan. So maksudnya kadang-kadang inilah pelajar-pelajar pun keliru. Bahagian C dengan bahagian B apa beza dia? Nampak tu? Nampak tu. So you tak perlu risau sangatlah. Dia masih pecahan. Dia ada pecahan untuk bantu kamu. Kalau dia bagi satu soalan penuh 20 markah tu susahlah. Dia ada pecahan, so pelajar tak perlu risau. Boleh Okey. So cikgu akan bincang dua soalan nampak tu. Dua soalan yang cikgu rasa perlu diberi tumpuan. Nampak tu So murid-murid sebenarnya cikgu buat persiapan ini semua berdasarkan analisis. Maksudnya kita kena rajin buat soalan-soalan kertas percubaan. Kalau boleh negeri-negeri lain. Nampak So ada lebih kurang 10 soalan, set soalan nampak. Itu lebih baik daripada soalan-soalan lain sebab soalan ini kita panggil soalan percubaan setara. Nampak tu. So cikgu ambil analisis, buat analisis lah. Baru cikgu buat pembentangan hari ini. Nampak tu persembahan cikgu. So topik-topik dia semua adalah topik yang sangat penting. Perlu diberi perhatian. Okey. Okey, soalan pertama. Ini topik interesting. Azan, topik pertama buka saja tingkatan 4. Okey, dalam norma masyarakat, so kita ada belajar tentang budaya hedonisme. Nampak budaya hedonisme. Okey, so budaya hedonisme merupakan pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup sahaja. Nampak Okey. So budaya hedonisme tapi soalan dipecahkan kepada dua bahagian. Nampak? Okey, pecahan pertama. Pada pendapat anda, mengapakah golongan muda? So watak kamu boleh nampaklah golongan muda lah. Utamakan budaya hedonisme. Maksudnya mengapa mereka terpengaruh. Nampak tu? Dan jawapan anda perlu disokong dengan nilai-nilai universal, maka kamu gariskanlah nilai universal tu. Maksudnya perlu wajib bagi nilai, ada markah untuk nilai. Nampak? Itu soalan pertamalah. Lepas tu yang soalan kedua itu adalah langkah tertentu yang perlu diambil untuk mengelakkan golongan muda tempatan terjerumus dalam budaya hedonisme. Nampak? Okey. Dia cakap langkah tetapi dia tak sebut watak. Nampak? Maka kita kena identify lah, kenal pasti watak dia. Nampak tu? Dan soalan B ini cikgu tekankan juga sebab ini adalah satu soalan bentuk baru. Bentuk baru. Maksudnya KBSM dulu dengan KSSM sekarang, dia ada satu perbezaan ketara iaitu fokus KSSM ini adalah kepada dimensi moral. So dia tanya soalan, jelaskan jawapan anda dengan menggunakan dimensi moral. Maksudnya yang soalan bahagian B ini, murid-murid, anda tak perlu bagi nilai. Nampak? Tapi kena gunakan dimensi moral. Dapat? Okey. So, cikgu bincang dulu soalan bahagian pertama. Nampak tu. So, you kena bagi nilai, bagilah. Okey. Ada satu nilai untuk isu-isu sosial. Atau you buat salah kesalahan dalam hidup kamulah. Kalau kita buat salah, kita tanggung malu dan keluarga tanggung malu. So nilai yang paling famous untuk yang ini adalah nilai harga diri. Nampak tu? Dan bila kita ada dekat luar, kelakuan kena jaga. Jangan keterlaluan. So maksudnya kita kena amalkan nilai kesederhanaan. Nampak tu? Boleh. Dan of course lah, kita kena ada kesopanan dan sebagainya. So itu nilai hemat tinggi. Nampak? Okey. Tadi soalan dia,
Okey. Nampak tu? Mengapakah golongan muda? Mengapa? Sebab dia. Boleh ah? Okey. So bila kamu persembahkan jawapan kamu, ini macam ayat biasa saja cikgu bagi setiap satu, bukan perenggan. Nampak tu? Boleh ah? Sebab dalam kertas selalunya kita ada garisan dan kamu tak tinggalkan apa-apa garisan. Barisan dia satu barisan pun kamu tak tinggal. Satu baris pun kamu tak tinggal. Maksudnya, ini dikira sebagai satu perenggan. Tetapi, hanya beza dia adalah kamu tak sambung ayat kamu. Selepas habis satu ayat, kamu tak sambung balik. Sebaliknya, setiap ayat, kamu mulakan dengan baris baru. Nampak? Ini penulisan dia lah. Tapi, kadang-kala, murid-murid, kalau dia tulis gaya ini, dia suka gunakan tanda point form dekat depan. Itu yang perlu elakkanlah. Nampak? Okey. So, sebab pertama dia adalah kurang didikan agama. So, kesan dia adalah kalau kurang didikan agama, golongan muda ini tak dapat ketenangan jiwa. Nampak? Orang yang ada didikan agama, dia lain. Dia ada selalu, kita panggil calm lah, suka perkataan itu. Cikgu sangat suka perkataan itu, calm. Tenang. Kalau tenang saja. Bila kamu tenang, kamu akan hadapi semua dengan baik. Okey, so ada ketenangan jiwa dan mereka tak ada ketenangan jiwa, maka mereka cari keseronokan. Lepas tu pengaruh media masa pun, golongan muda ini sekarang boleh dapat pendedahan luas tentang budaya ini dalam media sosial dan media utama. Dan ada segelintir filem barat semua kita tengok ada adegan kurang bermoral seperti pusat hiburan dan sebagainya. Maka ini semua mempengaruhi. Semua filem lah. Banyak even filem James Bond pun serius, tetapi mesti ada tunjuk pusat hiburan. Nampak? So golongan muda ini terpengaruh. Selepas itu kita ada satu lagi perkara, iaitu keruntuhan institusi keluarga. So maksudnya dalam keluarga kita ada masalah, maksudnya ibu bapa bercerai ke dan poligami ke apa-apalah. Ini beri tekanan kepada golongan muda. Maka bila dia tertekan dekat rumah, dia akan cari ketenangan di luar lah, bersama kawan-kawan dia. Nampak? Okey. So ini adalah contoh skrip jawapan pelajar, murid, dan you boleh nampak tak ada masalah. Semuanya smooth saja dia tulis. Nampak? Watak ada dan isi-isi pun pelajar ini telah gariskan. Ini memudahkan orang yang menanda kertas kamulah. Nampak? Okey. Next. Soalan B yang cikgu kata soalan bentuk baru. Okey, dimensi moral kamu kena ingat dimensi moral atau domain moral adalah sama, dia ada 3 komponen. So pelajar kena ingat satu, penakulan moral. Penakulan means senang saja, kita kena buat ayat. Boleh tapi dalam penulisan esei, domain moral ini tak perlulah kalau kita kata 10 markah kita kena agihkan sama rata untuk 3, tak semestinya berlaku. Nampak? Okey. So penakulan maksudnya kita boleh fikir. Boleh berfikir. Kalau kita fikir means kita kesan. Kita fikir kesan. Okey, so penakulan means boleh berfikir. Lepas tu kita ada komponen kedua dalam domain moral, kita panggil emosi moral. Emosi means semua orang sudah tahulah perasaan. Nampak? Nampak tu. Kita kena faham kalau kita buat salah apa perasaan dia. Kita buat baik apa perasaan dia. Nampak tu. So orang suka membantu sebab dia rasa happy bantu orang. Nampak tu, dia rasa syukur. Nampak tu sebab bila kita buat baik, Tuhan akan balas. So yang itulah. So penakulan moral means boleh berfikir, emosi moral means perasaan. Okey, dia ada lagi satu yang ini ada banyak isilah. Yang paling senang iaitu perlakuan. Perlakuan means tindakan anda. Apa tindakan anda? Nampak tu. So dia ada 3 komponen. Nampak dan tak perlu sama rata. Okey, so cikgu bagi laju kalau penakulan means boleh berfikir, you bagilah. Ibu bapa boleh berfikir kepentingan beri didikan agama. Boleh berfikirlah. Nampak tu. Lepas tu emosi moral saya bagi 2 perasaan. Satu perasaan cinta, lepas tu ada perasaan syukur. Nampak? Okey. So melalui didikan agama, golongan muda akan miliki perasaan cinta kepada Tuhan. Lepas tu dia akan rasa syukur kepada Tuhan. Bila rasa syukur means dia takkan terlibat dalam
hedonisme. Sebab dia akan mematuhi larangan Tuhan. Dia ada dua perkara, satu Tuhan larang, lagi satu Tuhan suruh. Nampak? Dua-dua dia tahulah. Sebab dia adalah individu yang sudah dapat pendidikan agama yang sempurna. Betul. Nampak? So ibu bapa dekat sinilah. Nampak? Okey, next. Ini yang ada banyak. Okey. So perlakuan moral ini, watak tak semestinya ibu bapa. Sekolah pun ada, kerajaan pun ada. Sebab dia terlalu umum soalan dia. Langkah saja dia beritahu. Tapi langkah siapa buat tidak diberitahu dalam soalan. Maka terlalu umum watak dia. So ibu bapa perlu beri perhatian. Lepas tu mencurahkan kasih sayang. Ibu bapa kena luangkan masa. Lepas tu dengan anak dia. Lepas tu ibu bapa mesti jadi suri teladan yang baik. Suri teladan, janganlah ibu bapa dua-dua pergi pusat hiburan. Nampak? Nampak? So mereka kena, inilah yang bila kita meningkat usia, ada perkara yang kita rasa kita tak boleh buat lagi. Nampak? Pusat hiburan semua jangan pergi. Dan sekolah apa dia patut buat adalah dia kena semai. Okay, budaya hedonisme ini barat. Kita adalah orang timur. So kita kena lebih tekankan budaya timur. Nampak tu? So pihak sekolah harus menyemaikan budaya ketimuran dalam diri murid. Lepas itu kerajaan perlu buat adalah dia patut anjurkan kempen kesedaran. Dan cikgu ada beritahu kamu, jangan tulis kempen kesedaran saja, mesti namakan kempen tersebut. Bagi satu nama untuk kempen tersebut. Kempen, boleh kata, mencintai budaya ketimuran. Bagi sajalah satu nama. Bagi contoh. Okey, nampak tu. Selepas itu, kerajaan perlu memantau operasi pusat hiburan. Kerajaan kena menyekat laman web yang merosakkan akhlak golongan muda. Kerajaan harus menapis filem. Filem-filem barat ini yang mampu menghakis budaya ketimuran. Bukan kita kita tengoklah yang mana menghakis yang boleh mendatangkan kesan negatif. Maka kita ni. Lepas tu kerajaan media harus paparkan implikasi buruk lah. Nampak tu? Okey. Okey. Seterusnya soalan yang kedua. So cikgu kena pergi cepatlah ini. Okey, soalan yang kedua. Okey. Dalam moral, dia ada satu lagi tema. Bukan saja you sebagai rakyat Malaysia. Sekarang rakyat Malaysia dengan negara lain. Maksudnya Malaysia dengan hubungan antarabangsa. Itu adalah satu lagi tema. Okay. Dan ada banyak perkara dalam topik ini, tetapi topik yang ditekankan adalah kita punya kerjasama dengan negara lain dalam bidang pendidikan, dan dia melibatkan pelajar means memang digalakkan pelajar menyertai program pertukaran pelajar. So itu satu isu lah. Okey, gambar di bawah menunjukkan contoh kerjasama Malaysia dengan negara Korea. So you boleh nampak anda terpilih untuk menyertai program pertukaran pelajar. So apa kepentingan program tersebut? Apa kebaikan dia lah, apa kepentingan dia? Terhadap kamulah. Dan dia tanya nilai, gariskan nilai. Nampak? Okey, selepas itu bahagian kedua dia kata cabaran pula. Boleh So dua bahagian. Okey. Cerita dia samalah. Nilai senang. Kerjasama dalam bidang pendidikan terus tulis nilai kerjasama. Dan untuk nilai semua pelajar dah tahu, semua murid dah tahulah dalam sekolah cikgu-cikgu dah beritahu kamu, jangan tambah imbuhan dalam nilai. Nilai kalau kerjasama, nilai kerjasama. Jangan tulis nilai berkerjasama, tak boleh. Tak boleh sambung. Boleh So nilai kerjasama, nilai bertanggungjawab, nilai rasional. Okey, apa kepentingan dia? Okey, satu adalah saya dapat tambah ilmu pengetahuan. Saya dapat dalami sains teknologi. Lepas tu yang seterusnya contoh ini bergantung pada pelajar lah. Sebab kadang-kadang pelajar tak buat kajian detail, dia tak surf internet, mungkin dia tak dapat contohlah. Okey selepas itu yang apa itu? Virtual reality teknologi. Kalau tak tahu, tak perlu, tak apa. Zain, Dan kita dapat kenali budaya masyarakat Korea, kita dapat belajar bahasa dia, dan bila kita pergi ke luar negara, kita kena jadi duta kecil lah. Boleh Okey, nampak? Dapat Dan okey. Duta kecil Okey. Selepas tu kita boleh ceritakan keunikan keindahan Malaysia. Bila kita jadi duta kecil, selalunya kita kena promote negara kita. Okey, next. Budaya cabaran dia lah. Apakah cabaran? Ringkaskan, rangkumkan sebaik mungkin. Okey.
cabaran yang kita hadapi adalah 4 cabaran ada. So cabaran budaya satu, sebab budaya kita dengan budaya Korea adalah berbeza. Nampak tu? So kita kena kenali sedikit budaya. Kalau tidak kita ada kejutan budaya. Lepas tu bahasa, kita perlu kuasai bahasa Korea sebab dia memudahkan proses kita komunikasi dekat sana lah. Nampak tu? Boleh? Cabaran bahasa. Lepas tu kita ada cabaran perbezaan iklim sebab negara Korea iklim 4 musim. So maksudnya saya terpaksa hadapi cabaran lah, kena bersedia untuk hadapi musim sejuk. Okey? Dan cabaran mata wang pun kita ada. Perbezaan mata wang, nilai mata wang negara kita dengan Korea adalah berbeza. Maka saya belajar dekat sana 2 tahun ke 3 tahun ke, nampak tu. So saya kena hadapi kos hidup, sara hidup saya dekat sana. Maka ini pun cabaran. So saya perlu berjimat cermatlah. Didik TV KPM